Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi akan limpah rahmatnya dalam memberi keizinan untuk kita menjalani ibadah berpuasa di bulan Ramadan yang mulia, yang padanya bulan yang penuh keberkatan dan rahmat buat kita semua. Bersesuaian dengan itu, maka pada hari ini suka kita sama-sama berkongsi terhadap beberapa perkara, terutamanya dalam konteks berkaitan dengan Ramadan dan juadah, agar kita sama-sama jadikan Ramadan ini Ramadan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Muslimin dan muslimat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, di bulan Ramadan ini kita berpuasa menahan diri dari makan dan minum selama sebulan dan mengerjakan segala perbuatan yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya agar kita menjadi insan yang bertakwa. Menahan diri dari makan dan minum di siang hari dalam bulan yang penuh keberkatan ini tidak dinafikan bahawa sebahagian besar yang sibuk menyediakan makanan dan juadah istimewa terhadap keluarga dan juga orang yang berpuasa adalah kaum hawa dan ibu-ibu, dan lazimnya juadah yang disediakan kita kata ibarat sebagai juadah yang istimewa kerana persediaannya itu dilakukan di bulan Ramadan yang mulia. Sebuah hadis berkaitan dengan penyediaan makanan ini yang bermaksud siapa yang menyediakan makanan berbuka buat orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu dan tidak dikurangkan sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Maka saya menyuruh diri saya dan juga para penonton sekalian, jadikanlah hadis ini sebagai motivasi untuk kita menyediakan makanan untuk diri sendiri dan ahli keluarga serta sesiapa yang berpuasa. Para penonton dan pendengar yang dirahmati Allah, dalam menjadikan Ramadan ini bermakna, terdapat beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian. Pertamanya, elakkan pembaziran. Makanan yang kita sajikan, kita sediakan dan kita belanjakan. Apabila menjelang bulan puasa, memang masyarakat kita tidak akan lari daripada aneka juadah berbuka yang pelbagai. Serta bulan ini sinonim dengan pesta makanan. Tidak dinafikan di bulan Ramadan ini segala juadah kita teringin dapat kita rasa. Kadang-kadang dalam menyediakan juadah ini, sama ada di rumah ataupun kita membeli di bazar Ramadan, akan berlaku pembaziran berikutan terlalu menurut hawa nafsu semasa berlapar di siang hari. Segala makanan dan minuman yang kita nampak semasa di bazar Ramadan sebagai contohnya, semuanya kita teringin, semuanya sedap-sedap belaka. Maklumlah kita sudah berlapar hampir 13 jam. Isu pembaziran makanan yang sering berlaku ini terutamanya di bulan Ramadan. Dan ini merupakan situasi yang amat menyedihkan. Ia juga menjadi lambang
bahawa kita sebenarnya tidak bersyukur dengan rezeki makanan yang dikurniakan kepada kita. Oleh itu, sentiasalah berpada-pada serta meletakkan keutamaan untuk tidak membazir. Golongan yang membazir dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 27. Innal mubazirina kanu ikhwan syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan. Sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur pada Tuhannya. Marilah kita sama-sama menyediakan juadah untuk berbuka dengan ala kadar dan bersederhana setakat menghilangkan lapar dan dahaga. Kerana besok, lusa, tulat dan hari-hari yang lain kita boleh menikmati juadah-juadah yang lain. Yang kedua, amalkan pemakanan yang sihat, yang halal dan yang thayyibah. Surah Al-Baqarah ayat 168. Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ard halalan thayyibah. Perkataan halalan thayyibah itu jelas menunjukkan bahawasanya kita menitik beratkan penyediaan makanan yang halal dan juga makanan yang berbentuk thayyibah. Makanan yang thayyibah itu adalah makanan yang baik kesihatan diri. Banyak panduan dan tips makanan yang disarankan oleh banyak pihak agar juadah yang kita makan untuk berbuka dan bersahur adalah makanan yang sihat untuk tubuh badan. Kalau pemakanan kita tidak sihat, mana mungkin kita beribadat di malam hari dengan tenang dan berkualiti. Sidang penonton sekalian, sebagai contohnya, pemakanan yang perlu diamalkan di bulan Ramadan adalah sebagaimana yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan kita, seperti elakkan gula yang tinggi, garam yang tinggi, perasa yang tinggi, trans fat, serta mengamalkan makanan-makanan yang seimbang. Ada protein, ada karbohidrat, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan dan banyak minum air. Amalan pemakanan sihat sebegini juga adalah perlu kita tanamkan dalam gaya hidup anak-anak kita semenjak dari kecil, terutamanya yang baru bertatih untuk berpuasa, iaitu supaya mereka juga terbiasa dengan makanan yang thayyib dan makanan yang bersih. Yang seterusnya, melazimi amalan sunnah di bulan Ramadan. Puasa dianggap sebagai medan latihan terbaik bagi melawan hawa nafsu. Di bulan Ramadan, apa yang istimewanya adalah selain kita menjalani ibadah berpuasa, terdapat banyak lagi amalan sunnah yang dapat diamalkan bagi mempertingkatkan lagi keimanan serta menjadi tabungan amal kita di akhirat kelak. Dalam konteks penyediaan juadah dalam bulan Ramadan ini, yang pastinya kita melaksanakan sahur, melewatkan bersahur dan menyegerakan berbuka. Marilah kita sama-sama bersahur. Kadang-kadang kanak-kanak ataupun orang-orang muda lazimnya keberatan untuk bersahur. Tapi bersahur itu adalah keberkatannya, ada keberkatannya. Jadi jomlah kita bersahur, melambatkan atau melewatkan bersahur dan menyegerakan berbuka. Dan berbuka dengan tamar dan air dan juga dengan rotam.
itu adalah makanan-makanan yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, berlumba-lumbalah untuk kita memperbanyakkan amalan kebaikan dalam bulan Ramadan. Kita beruntung kerana memiliki banyak peluang untuk melakukan kebaikan yang dijanjikan ganjaran besar di sisi Allah. Oleh itu, ambillah peluang ini. Bulan Ramadan disifatkan bulan yang penuh keberkatan. Dalam konteks makanan ini, kita boleh memperbanyakkan sedekah. Jangan sekali rasa sayang untuk bersedekah, apatah lagi dalam bulan yang mulia ini. Dilipatkan ganda ganjaran untuk kita beramal sedekah itu. Dalam konteks menyediakan jawadah, kita boleh bersedekah kepada jiran kita sekeping atau 2 keping kuih, atau bersedekah memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa di masjid, di surau. Banyak peluang yang boleh kita bersedekah makanan. Oleh itu, jika ada sedikit, kita beri sedikit. Ikut kemampuan kita. Kalau kita ada lebih, boleh berikan lebih. Misalnya untuk memberikan sedekah berbentuk makanan yang berbuka. Para penonton dan pendengar yang dirahmati Allah, kita perlu ikhlas dan amanah terhadap apa-apa perkara yang kita lakukan. Setiap amalan yang diiringi dengan keikhlasan adalah sebenarnya ganjaran yang besar. Oleh itu, perlu diterapkan nilai keikhlasan dalam apa segala perbuatan yang kita lakukan, walaupun misalnya kita ingin memberikan sedikit kuih muih untuk bagi kepada jiran kita. Bagi mereka yang berniaga pula, berniagalah dengan keikhlasan. Apabila ingin berniaga, buat yang terbaik kerana kita sedang menyediakan juadah untuk orang yang berbuka. Selain itu, para peniaga juga perlu amanah ketika mana ingin menjual makanan, iaitu dengan menyediakan makanan yang berkualiti, bersesuaian dengan harga. Misalnya, jika ingin menjual kari pap, janganlah menjual kari pap yang intinya kosong ataupun intinya sedikit sahaja. Okay. Di samping itu, suka saya menekankan aspek penjagaan kebersihan perlulah dititik beratkan bermula dari madrasah Ramadan ini. Misalnya, tidak kira sama ada makan di rumah maupun di masjid, kebersihan itu mesti diutamakan. Hadirin sekalian, muslimin dan muslimat, sebagai mengakhiri tazkirah saya pada hari ini, sama-samalah kita memperingatkan diri kita serta berazam bagi menjadikan diri kita ke arah yang lebih baik dalam menempuh Ramadan kali ini. Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah seharusnya menjadikan kehidupan dunia sebagai jambatan menuju ke akhirat kelak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.